الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perjalanan saya ke tanah perkuburan Baqi'. Okay, korang boleh tengoklah keadaan dekat sini macam mana. Sangat ramai. Biasanya jenazah-jenazah akan ditanam di sinilah. Yang mana meninggal di Madinah, dia akan dikebumikan di sini. Kalau korang ada ke Madinah, jangan lupa untuk korang ziarah tanah perkuburan Baqi' ni. Okay, ini adalah kawasan di bahagian tepi-tepi masjid juga. Ni tak jauh daripada Masjid Nabawi. Kita ini ditempatkan lebih daripada 10 dah, Cik? Belum lagi, Cik? Cik nak dengar sekali? Boleh. Di depan kita ni, di depan kita ni ada lebih daripada 10,000 para sahabat Nabi SAW. Adanya isteri-isteri Rasulullah SAW yang baki. Bismillah. Sebab isteri Rasulullah 11, seorang Khadijah dekat Ma'la, kemudian Maimunah dia sebelum nak masuk kawasan Tan'im. Yang tu nanti saya akan tunjuk waktu kita nak masuk Tan'im nanti. Tapi lebihnya semua di sini. Kemudian di sini dimakamkan anak-anak perempuan Nabi SAW dan juga anak terakhir daripada Rasulullah bersama dengan isteri Rasulullah yang nama dia Mariyah Qibtiyah, yang mana pada waktu itu Rasulullah dapat anak yang terakhir. Rasulullah ni dia ada 7 orang anak, 6 bersama Khadijah dan 1 apa nama Mariyah Qibtiyah. Allahumma salli Nama anak Rasulullah, Maria Qibtiyah pula. Nama anak Rasulullah yang terakhir adalah Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahirnya Ibrahim, Nabi keluar tu dalam keadaan Nabi gembira. Sebab apa? Itulah waris terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selama selang beberapa bulan Nabi keluar bawa Ibrahim, tapi Ibrahim dia dah meninggal waktu tu. Jadi Nabi sedih. So keturunan Rasulullah yang ada pada hari ini, keturunan Sayyid ini adalah hasil daripada anak daripada Fatimah Zahra bersama dengan Sayyidina Ali, daripada jalur Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Jadi dekat sini juga dimakamkan Sayyidina Uthman Al-Affan yang berada kat sana. Okey, isteri Rasulullah, anak perempuan Rasulullah, Sayyidina Abbas, Ali Zainal Abidin, Imam Malik, Imam Nafi', semua dekat depan. Okey, Sayyidina Uthman dekat belakang sana yang ada signboard warna biru tu, nampak? Kemudian di sini juga dimakamkan ibu susuan Nabi SAW yang namanya Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah yang kita panggil tu, pun dimakamkan di sini. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu menutup usianya di kota Madinah, maka lakukanlah, kata Nabi SAW. Yang pertama, kenapa saya bawa destinasi Jannatul Baqi' ini yang terakhir? Kerana secara fitrahnya, secara zahirnya, secara lumrahnya, kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana keadaan kita nak kembali kepada Allah? Hatta dalam adakah kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan dosa kita yang banyak? Atau kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan keimanan, ketakwaan kita, amal ibadah kita yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, barang siapa yang mampu menutup usianya di kota Madinah, maka lakukanlah, kata Nabi, sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mati di kota Madinah. Jadi orang-orang yang mati di dalam kawasan tanah haram kota Madinatul Munawwarah ini adalah orang-orang ataupun insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Riwayah Jannatul Baqi' ini adalah perkuburan yang pertama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala Nabi SAW nak melangkah masuk dalam syurga, belakang Nabi ada ribuan para sahabat Nabi, orang-orang mukminin. Pada waktu itu bila mana Nabi nak masuk syurga, Nabi nak melangkah masuk syurga, Nabi pandang ke belakang. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
apa yang kau pandang ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang kau pandang ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, aku pandang ke belakang, aku nak melihat kepada titian sirat. Ada di antara umat aku yang jatuh ke lembah dalam api neraka, aku nak bagi syafaat kepada mereka. Ibu ayah sekalian, sampai macam tu sekali Nabi nak bagi syafaat pada kita. Nabi nak masuk syurga, dia tengok ke belakang, dia tengok kepada titian sirat, dia tengok ada umat dia yang masuk dalam api neraka, dia nak bagi syafaat pada umat dia. Dan orang yang bersama dengan Nabi adalah orang yang banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya kepada bibir kita, mulut kita ni, memang bibir kita basah ni nak kata bersama dengan Rasulullah, nak bersama dengan Nabi, nak masuk syurga dengan Nabi. Tetapi apa yang kita dapat buktikan? Kalau ditanya soal berapa banyak selawat yang dibaca untuk Nabi SAW, maka mungkin yang boleh kita jawab 10 kali je Ustaz. Bila? Solat Zuhur tayar awal tayar akhir, solat Asar awal akhir, solat Maghrib Isyak tayar awal tayar akhir, Subuh tayar akhir dengan kunut. Adakah 10 kali selawat atas Nabi SAW satu hari cukup untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah? Sebab tu hari ni kita tengok ulama' kadang-kadang dia berselawat satu hari 1000 kali, satu hari 10,000 kali, sampai dia ada perasaan cinta pada Nabi SAW. Ketika mana dia berselawat ke atas Nabi, memuji kepada Nabi, dia menangis. Tapi hari ni kita, bab selawat ni kita kurang. Sebab tu Allah datangkan kita ke Madinah, sebab Allah tahu dalam hati dan perasaan kita ni sangat kurang mencintai Nabi SAW. Sehingga kan Allah memberikan jemputan kepada diri kita, sehingga Allah menggelarkan kita sebagai Duyufur Rahman. Allah datangkan kita untuk ziarah ke kota Madinah, mengenali Nabi SAW, untuk Allah tambahkan kecintaan kepada Nabi SAW. Hari ini kita daripada hotel sampai destinasi yang terakhir, banyak yang kita belajar, betul? Banyak yang kita belajar. Dan besok kita akan ziarah luar, akan banyak lagi perkara yang akan kita dengar, insya-Allah. Jadi ibu ayah sekalian, para ulama juga menasihati kepada diri kita, ketika mana berada di kota Madinah, berdoalah kepada Allah untuk kamu dimatikan, untuk kamu ditutup usianya di kota Madinah Al-Munawwarah, kerana untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Dan orang-orang yang meninggal di kota Madinah ini adalah insan dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada seorang jemaah Wira Sarjana, dia meninggal dimakamkan di sini. Dia meninggal di Hotel Roof Al-Madinah. Dia daripada Mekah masuk Madinah, 2 hari sebelum balik dia meninggal dekat Hotel Roof. Sebelum bangun solat subuh dia meninggal. Dia tingkat 1. Nak sebut nombor bilik? Jadi dia meninggal di Hotel Roof Al-Madinah. Selesai kita makamkan dia di Bakit waktu tu, saya tanya anak dia, saya cakap, kakak kena cerita dengan saya apa amalan mak. Dia kata, Ustaz, mak saya ni solat 5 waktu macam biasa. Untuk solat bangun malam, tahajud, kalau dia mampu dia buat, dia tak mampu dia tak buat. Tapi dia kata satu amalan yang mak saya tak pernah tinggal sepanjang saya hidup dengan dia adalah apa yang dia masak dekat rumah, jiran belah kanan dan jiran belah kiri akan dapat. Kalau hari itu 3 kali dia masak, jiran dia akan dapat 3 kali makanan. Seperti lalu dalam kepala saya tentang perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa it'amut ta'am, tangan jadi ringan untuk berikan makan kepada orang lain. Kebahagiaan yang Allah bagi kepada diri dia untuk dimeninggalkan, dimatikan di kota Madinah dalam keadaan mendapat husnul khatimah, dan akhirnya dia berjiran dengan Nabi SAW, disebabkan perkara dia yang sangat kecil, suka bagi makan pada orang, dan perbuatan itu adalah sifat dan perbuatan daripada Nabi SAW. Ustaz, kenapa disebut sebagai husnul khatimah? Salah satu tanda husnul khatimah, iaitu sebaik-baik kematian adalah orang yang solat akan jenazah dia dalam keadaan yang ramai. Kita hari ni solat jenazah dekat Masjid Nabawi, ada tak kita pilih-pilih siapa meninggal ini, raja ke? Siapa meninggal ini orang miskin tak nak. Ada tak? Tanpa memilih, betul? Bayangkan kalau dia meninggal pula hari Jumaat, dalam keadaan solat Jumaat, berapa juta manusia yang solatkan jenazah dia dan doa benda yang sama, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berapa banyak doa minta keampunan untuk dia daripada orang yang berada di kota Madinah. Sebab tu dia mendapat husnul khatimah. Ada juga yang meninggal sini, ada
bukan kuburan. Ya, jemaah saya yang meninggal baru-baru ni, yang selepas daripada Covid dan sebagainya ni, jemaah saya yang baru-baru ni meninggal, adik KSU kan, Tan Sri apa? Hasan apa? Siapa KSU negara ni? Kan? Adik dia hari tu meninggal, Nasir Ali. Adik dia meninggal, makamkan dekat Uhud. Dia makamkan dekat Uhud. Jemaah saya yang meninggal 18 September pun dia makamkan di Uhud. Tapi jemaah saya yang 18 September tu, dia meninggal bila? Waktu dia nak pergi Raudah. Pukul 1 pagi jemaah lelaki berkumpul kan. Pukul 1 pagi dia jalan, kemudian masuk dalam kawasan tepi pintu 39 tu, dah check permit, dah duduk atas kapet. Waktu giliran kita nak masuk tu, dia dah jalan start. Lepas tu dia cakap, "Ustaz, saya penat lah." Kemudian dia duduk je, dia terus meninggal dekat kapet hijau tu. Dia tak sempat solat dalam Raudah lah, tapi dia meninggal di situ. Dan wallahi dia punya jenazah dia senyum. Bayangkan. So orang baik, memang orang baik, Masya Allah. Kemudian kita dapat dalam masa sehari, kita dapat uruskan sehingga tanam lah, mandikan dekat belakang sana. Waktu nak mandikan tu, saya bawa lah dalam pukul 2.30, saya bawa family dia. Sebab kita nak solat asar dekat Masjid Nabawi dengan nak solat jenazah lepas asar. Waktu tu saya bawa family dia pergi dekat kawasan tempat mandi kat belakang tu. Kemudian saya cakap, "Ajar, kita nak mandikan ni, lepas mandi, lepas kapan kita tengok." Kemudian bila mana dah selesai kapan, doktor pun datang, orang tu datang, dia kata okey dah selesai. Saya bawa isteri dia pergi tengok jenazah. Isteri dia pegang dada macam ni, dia nangis tapi dia senyum. Isteri dia menangis tapi senyum. Saya cakap, "Hajar, tahniah." Kalau orang-orang yang meninggal dekat Malaysia selalu kita sebut takziah, betul. Tapi kalau di Madinah meninggal ni, kita sebut tahniah. Sebab apa? Kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap, "Hajar, tahniah." Kemudian duduk balik dekat kursi. Secara tak semena-mena dia cerita kat saya, "Ustaz, suami saya ni agama tak pandai mana pun." Saya terus ambil kesempatan, saya cakap, Ajar kena cerita kat saya apa amalan suami." Lalu disambung cerita dia. Dia kata, "Ustaz, suami saya ni tak pandai agama pun. Anak-anak semua belajar ngaji dia hantar luar pasal dia tak pandai ajar. Maksudnya dia sendiri tak pandai nak ajar anak dia ngaji. Tapi dia kata, Ustaz, suami saya ni selalu dia dengar YouTube dekat handphone. Dan setiap kali dia dengar kisah-kisah Rasulullah ni, kalau ustaz-ustaz kat YouTube cerita, dia nangis. Setiap kali cerita dia nangis. Setiap kali cerita dia nangis." Dan waktu kat Madinah pun kita teringat, waktu kita cerita macam ni, dia menangis. Setiap kali dengar kisah Rasulullah, dia nangis kat ujung sana. Kita tak ada apalah, sebab jemaah nangis tu biasa kan. Rupanya apa dia? Rupanya dalam hati dia sangat cinta pada Nabi SAW. Dan bila saya jumpa anak-anak saudara dia, dan rupanya bila cari-cari, rupanya saudara saya, saudara jauh, ada kena-kena. Jadi saya tanyalah, rupanya dia kata waktu sebelum dia pergi tu, anak-anak saudara dia kata, "Pak Long, selamat pergi, selamat balik Pak Long." Dia kata, "Tak, nak tinggal sana," dia kata. "Nak tinggal sana," dia kata. Rupanya betul-betul pengharapan dia, doa dia untuk tinggal di kota Madinah, akhirnya Allah kabulkan. Dan akhirnya dia meninggal di tepi kawasan Raudah. Disolatkan di sini, tapi kubur kat Uhud. Tapi masih lagi dalam kawasan tanah haram lah. Selepas daripada Covid, dia tak semua dimakamkan di sini. Jadi satu lagi, apa amalan dia? Saya tanya anak dia. Dia kata, "Bapak saya tak pernah miss puasa sunat Isnin dan juga Pak Cik tadi ni saya cakap kat Ajah dia, saya cakap kat isteri dia, saya cakap kat Ajah, Ajah kena rasa beruntung. Walaupun Ajah rasa suami Ajah ni tak pandai, banyak kekurangan kan, tetapi dia disayangi oleh Allah. Hari ni Allah bagi dia hadiah yang semua orang nak, meninggal kat kota Madinah, berjiran dengan Nabi SAW. Mungkin dekat mata Ajah, lelaki ni biasa, tapi di sisi Allah, lelaki ni luar biasa. Ajah kena bersyukur sebab apa? Allah dah bagi peluang Ajah berpuluh tahun hidup dengan lelaki ni, tidur dengan lelaki ni, semua dengan lelaki ni. Apa benda yang Hajar buat, semua dengan lelaki ni. Dan Hajar kena bersyukur Allah bagi peluang untuk Hajar khidmat lelaki yang disayangi oleh Allah. Menangis dia. Menangis dia. Dan saya cakap tahniah. Dan setiap kali waktu akhir last tu datang sini, ziarah kali terakhir kan, bawa dia pergi Uhud. Last lalu tu naik taksi. Kemudian dia sedih lah. Dalam hati dia mungkin dia cakap selamat tinggal dan sebagainya lah. Dan akhirnya itulah kisah hidup dia. Dan jemaah-jemaah saya yang meninggal ni, kebiasaannya amalan-amalan dia simple je. Bagi makan kat orang, suka dengan sirah Nabi. Tak ada lagi yang saya handle ni, yang meninggal kat sini ustaz. Jarang. Kita pun yang orang panggil ustaz, yang mungkin ada sedikit secebis ilmu ni, mungkin pun tak tahu macam mana kita punya rezeki.
macam mana kita punya rezeki. Mungkin orang pandang ya ustaz mungkin dapat sini. Kita pun tak tahu apa rezeki kita. Sebab apa? Kita masing-masing ada banyak kekurangan. Seperti mana saya kisahkan tentang isteri-isteri Nabi di sana. So kalau boleh kita kena lebih menghargai apa yang ada pada sekeliling kita. Sebab apa? Semuanya bersifat sementara dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang kekurangan suami dan kekurangan isteri itu sebagai satu kekurangan. Malah pandanglah kekurangan itu sebagai suatu kelebihan kepada diri kita untuk membentuk dan memastikan kekurangan itu dapat dilaksanakan dengan bersama-sama. Jadi kita doa pada Allah, moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Moga Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk masuk syurga Allah. Tidak ada lain, tidak ada bukan melainkan dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayat hidup Rasulullah selalu datang ke Makkah ziarah sahabat-sahabat. Macam saya cakap lah, Rasulullah galakkan kita ziarah kepada kubur. Yang pertama untuk mengingati kepada kematian. Bila mana kita mengingati kepada kematian, iman kita akan meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita kat kampung, kat Malaysia dulu, nenek-nenek kita ajar apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Salah ke? Tapi sebab apa? Dulu orang kampung kadang-kadang susah nak menghafal, kan? Jadi sebenarnya kalau kita balik dari Madinah ni, kita boleh dah start dah macam mana yang Nabi ajar. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum as-sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakum ala. Kita dah boleh start hafal. Bahagian daripada pendidikan dalam permusafiran. Inilah tanah perkuburan yang diceritakan oleh Ustaz Ridwan. Saya kongsikan view ni dan sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah